Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk topik 12, perawi hadis. Dalam tajuk ini, kita ada 3 subtopik. Yang pertamanya tentang syarat-syarat perawi. Yang keduanya tentang sifat-sifat perawi. Yang ketiganya status perawi. Secara umumnya, ketiga-tiga subtopik ini membicarakan benda yang sama, iaitu tentang kriteria seseorang perawi itu sama ada diterima ataupun ditolak. Yang pertamanya kita lihat syarat perawi. Seperti mana yang kita ketahui dalam tajuk sebelum ni tentang hadis sahih dan hadis hasan serta hadis dhaif, kita tahu bahawa sesebuah hadis itu diterima sama ada hadis sahih ataupun hadis dhaif ataupun hadis itu ditolak, yang dipanggil sama ada hadis sahih ataupun hadis hasan ataupun hadis itu ditolak iaitu hadis dhaif. Dia melihat kepada ada ataupun tiadanya 5 ciri yang kita sebutkan sebagai ciri hadis sahih. Yang pertamanya, sanadnya mesti bersambung daripada awal hinggalah pengumpul hadis. Maksudnya daripada Rasulullah SAW sampailah pengumpul hadis. Di sana sanadnya mesti bersambung-sambung dan tidak boleh gugur ataupun mesti mereka itu menerima daripada guru mereka. Satu. Yang keduanya adalah adil. Adil kita akan lihat pada hari ini. Yang ketiganya adalah dobit, iaitu penjagaan ataupun bagaimana sesuatu hadis itu dihafal, disimpan, kemudian disampaikan dengan cara yang baik. Itu dobit. Yang dobit ini kita dapat lihat terbagi kepada 2, sama ada penjagaan secara tam, secara sempurna ataupun tidak sempurna. Kalau sempurna itu dipanggil hadis sahih, kalau tidak sempurna dipanggil hadis hasan. Kemudian yang keempatnya tiada illah. Illah ataupun kecacatan dalam hadis sama ada pada sanad ataupun pada matan. Dan illah ini biasanya hanya diketahui oleh muhaddisin yang arif sahaja. Dan yang seterusnya tidak ada syaz. Tidak ada syaz, sebagai contohnya tidak ada kepelikan, kejanggalan. Sebagai contohnya sebuah hadis ini diriwayatkan dia janganlah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah daripadanya ataupun bertentangan dengan perawi-perawi lain dalam hadis lain. Jadi dia panggil akan jadi syaz, gharib ataupun akan jadi janggal, ganjil. Justru kelima-lima ciri ini adalah ciri hadis sahih. Dan juga ciri hadis hasan jikalau dobitnya ghairi tam, tidak sempurna. Tapi kalau tidak ada salah satu ciri-ciri ini, maka hadis itu dipanggil hadis dhaif. Dhaif. Malahan kalau tidak ada langsung benda-benda ini, maksudnya sanad pun tak ada, ataupun sanad ada tapi rekaan saja, maka dia dipanggil hadis maudhu'. Jadi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, sahih, hasan, dhaif dan hadis maudhu' adalah tajuk-tajuk yang telah kita pelajari sebelum ini. Justru kita kumpulkan di sini untuk kita lihat syarat perawi. Tapi bila sebut syarat perawi, dia menyentuh 2 sahaja, iaitu tentang sifat perawi adil dan sifat perawi dhabit. Jadi syaratnya ada 2. Okey. Jadi syarat penyempurnaan hadis ni ada 2, satu dipanggil adil, yang kedua dipanggil dhabit. Jadi kita akan teliti apakah prasyarat, apakah maksud, apakah prasyarat bagi kedua-dua syarat penerimaan perawi ini. Baik. Yang pertamanya kita lihat adil. Adil ini maksudnya seseorang perawi itu mestilah seorang Muslim, balik, waras, tidak mempunyai faktor-faktor kefasikan dan perkara-perkara yang mencatatkan muru'ah ataupun yang menjatuhkan maruah. Jadi ini antara maksud ataupun ciri-ciri yang ada pada sifat adil.
Adil tu bukan maksudnya bagi sama banyak, bukan. Adil maksud dalam perawi hadis adalah dia itu tidak mempunyai sebarang ciri-ciri fasik ataupun ciri-ciri yang boleh menjatuhkan maruah dia. Contohnya dia ni suka menipu. Malahan suka menipu dengan haiwan. Contohnya dia tipu unta sebagai contohnya. Dia bagi minuman tipu ataupun dia maksudnya dengan haiwan itu sendiri pun itu dianggap sebagai mencatatkan muruah dia. Akal seorang Muslim sudah tentulah syarat-syarat yang utama. Justru Al-Imam Khatib Al-Baghdadi ketika menjelaskan ciri adil ataupun maksud adil, dia menyebutkan bahawa adil itu adalah seseorang yang terkenal, menunaikan segala kewajipan dan komited dengan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang, menjauhkan diri daripada kemungkaran yang menjatuhkan martabatnya. Maksudnya di sini, adil itu adalah seseorang yang tidak melakukan perkara yang dilarang. Tetapi dia istiqamah, siqah dalam melakukan benda-benda yang wajib. Maksudnya, dia tak buat benda-benda yang haram. Jauhkan diri daripada sifat-sifat yang tidak baik. Sifat-sifat yang mungkar. Malahan dia melakukan apa yang disuruh. Maksudnya orang yang baiklah ada ni. Sentiasa mempertahan kebenaran dan kewajipan dalam setiap perbuatan dan pergaulannya. Dalam pergaulan dia istiqamah. Cakap terus. Dia bukan ada ciri-ciri orang munafik. Depan cakap lain, belakang cakap lain. Dia mempertahankan kebenaran. Serta menjaga dalam tutur kata yang boleh menjatuhkan agama dan maruah. Tutur kata pun jaga. Maksudnya lidah yang keluar daripadanya adalah kalam yang baik. Maksudnya bukan kalam yang sia-sia, lara. Ataupun kalam yang boleh menjatuhkan maruah Islam. Boleh menjatuhkan maruah diri dan seumpamanya. Ini adalah sifat adil yang disebutkan. Kemudian yang kedua, dobit. Apa maksud dobit? Dobit ini yang dimaksudkan dengan baik penjagaannya, sama ada penjagaan dari segi hafalan di dada ataupun penjagaan dari aspek menjaga tulisan riwayatnya, dia membawa maksud perawi yang tidak bercanggah. Ini dia punya syarat dia, dobit. Perawi yang tidak bercanggah dengan perawi-perawi siqah. Maksudnya hadis yang diriwayat dia ni tak bercanggah dengan perawi-perawi lain. Tak bercanggah dengan perawi-perawi siqah lain. Tidak lemah ingatan. Ini dobit. Tidak lemah ingatan. Dia bukan pelupa. Malahan ada setengah perawi dalam sejarahnya, ketika dia muda, dia mempunyai ingatan yang baik. Tapi bila dah tua, dia mempunyai ingatan yang lemah. Nyanyuk, mudah lupa. Justru dari aspek penerimaan hadis, hadis yang diriwayatkan ketika dia muda diterima, manakala hadis yang diriwayatkan ketika dia tua, ketika dia mencapai umur nyanyuk, tidak diterima. Tapi biasanya seseorang perawi ini dia diriwayatkan hadis pada ketika dia muda lah. Pada ketika dia tua tu, ingatan dia dah lupa dan seumpamanya, benda itu dah ada sebelum tu ketika dia muda. Tidak ada kesilapan yang buruk. Kadang-kadang kesilapan contohnya dalam catatan. Perkataan ini dia catat perkataan lain. Bila perkataan itu lain, membawa maksud yang lain. Justru ini satu kesilapan. Apabila disemak dengan riwayat-riwayat lain, terbukti bahawa tulisan dia, catatan dia, kalimahnya itu ada silap. Itu juga dipanggil sebagai tidak mempunyai dhabit. Tidak lalai dan tidak banyak kekeliruan. Maksudnya ada kesilapan, kekeliruan, kejanggalan dan seumpamanya. Ini antara apa yang dimaksudkan dengan dhabit. Jadi orang yang mempunyai dhabit ini, dia tidak mempunyai sifat-sifat ini. Tidak mempunyai ciri-ciri ini. Sebab itu Ibn Salah dalam karyanya, dia menyebutkan bahawa perawi mestilah bukan seorang yang pelupa. Jadi orang yang pelupa ni maksudnya orang yang tidak ada dhabit. Penjagaannya tidak baik.
Apa yang maksudkan dengan dia itu tidak bukan seorang pelupa? Iaitu dia ini menghafal hadis tu atau menjaga tulisan riwayatnya dengan baik. Justru daripada kalam Ibn Salah ini, maka dobit terbagi kepada dua. Yang pertama dobit al-sadri, yang keduanya dobit al-kitabi. Dobit sad maksudnya dada, sadrun dada. Dobit sadar ni apa maksudnya? Iaitu dia kuat hafalan dengan apa yang didengarnya. Satu, dia dengar, dia hafal. Kemudian dia mampu menyampaikan hafalannya dengan baik pada bila-bila masa yang dikehendaki. Maksudnya dia hafal, kemudian dia sampaikan pula kepada orang lain tanpa jatuh satu perkataan pun. Itu dipanggil penjagaan dari aspek hafalan. Penjagaan dari aspek dada yang menghafal. Itu satu. Yang kedua, dobit kitab. Ini kepada perawi yang menulis, mencatatkan hadis yang didengar daripada gurunya. Iaitu dia menjaga tulisan riwayat sejak dia terima daripada gurunya hinggalah dia sampaikan kepada anak muridnya. Disampaikan kepada orang lain. Ini dipanggil dobit kitab. Kena jaga dia elok. Tulisan kena tidak ada jatuh walaupun satu perkataan. Ini dipanggil dobit kitab. Jadi kedua-dua dobit ini dia memberi implikasi yang kuat tentang sama ada riwayatnya itu diterima ataupun tidak diterima. Ini dobit. Kemudian kita lihat yang kedua iaitu tentang sifat perawi. Sifat perawi ini kita masih lagi membicarakan tentang syarat perawi tadi, iaitu adil dan dobit. Kenapa? Adil dan dobit itu dia ada sifat-sifat kepada seorang perawi. Yang pertamanya Muslim. Jadi seorang yang meriwayatkan hadis mesti seorang Muslim. Dan Muslim itu mestilah dia ini tercegah daripada sifat fasik. Sebab dalam Al-Quran kata apa? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang yang bawa sesuatu berita yang kita kena tabayun ni dianggap sebagai orang yang fasik. Kalau orang fasik pun tidak diterima dalam Islam, lebih-lebih lagi orang kafir. Orang kafir tidak diterima dalam riwayat hadis. Jadi orang yang meriwayatkan hadis ni mesti seorang yang Muslim. Seorang yang Muslim. Itu syarat asas dalam meriwayatkan hadis yang kita katakan dia mempunyai sifat adil. Yang kedua, berakal dan juga balik. Berakal dan juga balik ini pun sama juga. Orang yang gila tidak diterima riwayatnya sebab dia tidak ada akal. Kemudian orang yang tidak balik, tapi ada perbezaan di sini, iaitu kanak-kanak. Macam sahabat kan, zaman sahabat. Kanak-kanak yang dia masih kecil, dia masih lagi dipanggil mumayyiz. Dia bukan balik lagi. Dia diharuskan untuk menerima hadis. Dia boleh menerima hadis. Tapi untuk menyampaikan kepada orang lain, dia mesti sampai umurnya balik. Itu dalam kita namakan sebagai seorang perawi hadis. Itu ada perbezaan sebab kalau kita lihat sejarah Islam, antara perawi yang ramai dalam meriwayatkan hadis adalah Ibn Abbas sebagai contohnya. Ibn Abbas ni hadisnya ni dia banyak terima ketika dia masih lagi mumayyiz. Dia masih lagi kecil. Tapi hadisnya kemudian diterima apabila dia menyampaikan, apabila dia dah balik. Kemudian yang seterusnya bertakwa. Bertakwa Muslim yang bertakwa. Bukan seorang Islam saja. Tapi seorang yang bertakwa maksudnya dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Malahan dosa-dosa kecil pun ditinggalkan. Maksudnya dia ada perisai, iaitu perisai takwa, melakukan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian yang seterusnya menjaga muruah. Muruah ataupun menjaga maruah ini satu benda yang aspek yang penting dalam Islam. Dia tidak boleh mempunyai ciri-ciri yang boleh menjatuhkan maruah dalam percakapan dia. Tak boleh cakap lara, tak boleh cakap tipu. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang yang suka yang cakap kasar, cakap kotor dan seumpamanya, dia tidak layak untuk membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maruah dia kena jaga. Maruah agama kena jaga. Ini
yang disebutkan sebagai seseorang yang mempunyai sifat adil. Jadi ciri-ciri ini sebenarnya adalah sangat penting dalam seseorang perawi sebelum hadisnya itu diterima sebagai hadis yang diterima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara ciri yang penting dalam dhabit. Ciri yang penting dalam adil, sifat adil. Kalau seseorang perawi itu dia sebagai contohnya dia dalam masyarakat setempat masyarakat setempat, kadang-kadang masyarakat setempat ni dia ada yang menjatuhkan maruah. Ini juga diambil kira. Sebagai contohnya dia berlebihan dalam berjenaka, bergurau senda. Malahan setengah ulama tidak menerima kalau seseorang perawi itu dia macam dia makan di khayat ramai, di pasar-pasar sebagai contohnya. Maksudnya di tempat-tempat yang sebegitulah. Itu sebenarnya boleh menjatuhkan maruahnya. Jadi ini semua dijaga dalam sifat seorang perawi. Kemudian yang keduanya adalah dhabit. Dhabit ni ada beberapa sifatnya yang kita boleh katakan sebagai sebelum sebuah hadis yang diriwayatnya diterima. Yang pertamanya tidak bercanggah dengan perawi sifah lain. Hadis yang dia riwayat ni, dia tidak boleh bercanggah. Tidak boleh berbeza. Maksud yang lain sangat. Itu tidak boleh. Kalau maksudnya berbeza antara langit dan bumi, maka riwayatnya itu dipanggil riwayat yang dhaif. Sebab apa? Dia bercanggah dengan perawi sifah lain. Hadisnya dipanggil hadis munkar. Hadis munkar. Jadi ini yang pertama. Kemudian dia tidak lemah ingatan. Bukan seorang yang pelupa. Hafal kejap lupa. Sebab apa? Sebab bila dah lupa ini, penjagaannya tidak baik. Maksudnya hadis yang diterimanya itu mungkin jatuh pada kalimahnya, mungkin berbeza pada maksudnya. Kemudian tidak ada kesilapan yang buruk. Tidak ada kesilapan yang dilakukannya dalam meriwayatkan hadis. Contohnya bertukar perkataan. Sebab bertukar perkataan bukan boleh jadi hadis mudharib. Hadis maklub dan seumpamanya. Ini antara jenis-jenis hadis dhaif. Justru dia tidak mempunyai kedabitan yang baik. Iaitu berlakunya kesilapan di riwayatnya. Kemudian tidak lalai, tidak banyak kekeliruan dalam teks hadis. Kadang-kadang bila dia tulis hadis, bagi contohnya catatan ataupun dia hafazan, sanadnya berbeza. Rupanya bila disini, sanadnya orang lain. Sanadnya namanya Muhammad bin Ismail. Tapi rupanya dia bukan hafal daripada Muhammad bin Ismail, tapi dia hafal daripada Muhammad bin Abdullah. Sebagai contohnya begitu. Jadi ini semuanya mesti ada dalam syarat-syarat sebagai seorang perawi. Tidak lalai dan tidak banyak kekeliruan. Okey. Di sana kita lihat ada sifat perawi. Jadi bila kita sebut dua sifat perawi atau syarat perawi dan sifat-sifatnya iaitu adil dan dhabit. Jadi kita lihat di sini bagaimana kita nak membuktikan bahawa seseorang itu bersifatnya sifat adil. Ini yang pertama. Kita nak tahu dia ni sifat adil ni macam mana? Kata hadis dia ni memang seorang perawi yang baik. Diterima macam mana? Ada dua kaedah. Yang pertamanya, dia disahkan oleh ahli jarah wa ta'dil tentang sifat adil mereka. Ada yang kata memadai seorang, ada yang kata kena dua orang. Maksudnya seorang perawi itu, dia mesti disahkan oleh ahli jarah ta'dil. Contoh Imam Bukhari kata dia ni seorang yang siqah. Maksudnya hadisnya diterima. Kalau dia ini dikatakan seorang yang munkarul hadis, hadisnya mungkar, maka dia akan ditolak. Jadi mesti disahkan oleh ahli jarah ta'dil. Ada ulama hadis yang menyatakan kena ada dua orang. Dua orang ahli jarah ta'dil. Sebab apa? Sebab qiyas kepada syahadatain. Sebab syahadah ni, saksi ni kena ada dua orang. Kemudian ada ulama macam Khatib Baghdadi dan juga Ibn Salah kata cukup dengan seorang sahaja.
Kerana dari aspek riwayat, bilangan dia tidak syarat. Begitu juga kualiti, nak teliti kualiti perawi ni. Sama ada perawi ni adil ni tak perlu sampai 2, cukup seorang saja. Dan ini sebenarnya berbeza dengan soal saksi, sebab saksi ada 2. Ini bukan soal saksi, tapi ini soal penerimaan hadis ataupun menilai kualiti perawi. Justru memadai dengan seorang saja. Sama ada seorang ataupun 2, kaedah pembuktian dia ni sifat adil, dia mesti disahkan oleh al-jarah wa ta'dil. Al-jarah ta'dil ni antaranya ulama-ulama yang awal Islam lah, macam Imam Bukhari, An-Nasa'i, Ibn Banani, Sufyan As-Sawri, Sufyan Uyainah, Imam Ahmad bin Hanbal, maksudnya ulama-ulama salaf pada kurun pertama, kedua hijrah sebelum ni. Pertama, kedua, ketiga dan keempat hijrah. Maksudnya kurun yang ke 300 hijrah ke bawah, iaitu dipanggil zaman as-salafus salih. Kemudian itu satu. Yang keduanya, pembuktian sifat adil juga boleh dibuktikan melalui dia ni terkenal dan masyhur sebagai seorang yang siqah. Maksudnya perawi ni sendiri dah masyhur. Orang dah kenal dah. Orang dah kenal Imam Syafi'i itu seorang yang siqah. Maksud hadis yang diriwayatnya maksudnya dia ni dianggap sebagai adil. Ibn Mubarak terkenal sebagai seorang yang adil sebab apa? Nama dah masyhur. Seorang tokoh Islam yang sangat terkenal. Imam Azra'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Asy'ubah dan seumpamanya, mereka ini golongan salafus salih yang sudah pun terkenal dan masyhur sebagai siqah. Justru mereka ini dianggap sebagai memenuhi sifat adil. Jadi ini dua sifat perawi yang ada di dalam penerimaan sesebuah hadis. Itu yang pertama, iaitu bagaimana kita nak membuktikan seseorang perawi itu bersifat adil. Iaitu yang pertama disahkan oleh ahli jarah wa ta'dil, sama ada seorang ataupun 2 orang. Dan yang kedua, perawi itu sendiri seorang yang masyhur, terkenal sebagai seorang yang siqah. Kemudian, macam mana pula dengan dhabit? Macam mana kita nak tahu bahawa seorang perawi itu seorang yang dhabit? Ada kaedahnya, iaitu kaedahnya dia melihat kepada riwayat dia itu sama ataupun tak sama dengan perawi-perawi siqah yang lain. Ringkas ceritanya, bandingkan riwayat dia itu dengan riwayat perawi-perawi siqah yang lain. Andai kata dia itu banyak riwayatnya itu menyamai. Menyamai dengan perawi-perawi siqah yang lain, maka dia dianggap sebagai seorang perawi yang dhabit. Yang kuat hafazan, yang jaga dengan baik riwayatnya, jaga yang baik dengan hafazannya, maka dia dianggap sebagai perawi yang dhabit. Sebab apa? Sebab banyak riwayatnya itu sama dengan riwayat perawi-perawi yang siqah lain. Tapi kalau ada sikit perbezaan, tidak mengapa. Tidak mengapa. Namun, andai kata berlaku banyak pencagahan, banyak perbezaan, maka dia dianggap tidak dhabit, tidak tepat, tidak mempunyai penjagaan yang baik, maka hadisnya itu ditolak, tidak boleh diterima. Ini bagaimana ulama mengetahui bagaimana seseorang perawi itu dianggap sebagai dhabit ataupun tidak mempunyai sifat dhabit. Jadi kita tahu bagaimana kita nak tahu sifat adil, bagaimana kita nak tahu sifat dhabit. Kemudian yang ketiganya dan yang terakhirnya tentang status perawi adil dan juga status perawi yang dhabit. Jadi kita lihat bagaimana seorang perawi itu ditolak apabila dia tidak mempunyai sifat adil, dan bagaimana perawi itu ditolak disebabkan dia tidak mempunyai sifat dhabit. Kita lihat yang pertama, iaitu bagaimana seorang perawi itu ditolak apabila dia dianggap tidak mempunyai sifat adil. Yang pertamanya, perawi bukan Islam. Ini dah sepakat ulama menolak perawi yang bukan Muslim. Walaupun dia ini alim dalam agama, dia ini baik percakapannya, tidak berdusta, tapi oleh kerana dia bukan Islam, dia tidak dianggap sebagai mempunyai sifat adil. Ini ittifaqul ulama. Sebab apa? Sebab yang sebagaimana Ustaz sebut tadi, kalau khabar orang fasik ini kena tabayun, tidak boleh diterima, justru sudah tentulah orang bukan Islam, lebih-lebih lagi hadis mereka tidak diterima. Sebab apa? Sebab orang bukan Islam ni bukan orang Islam.
Orang fasik ni orang Islam. Tapi orang fasik ini sendiri pun tidak terima hadisnya. Lebih-lebih lagi orang yang bukan Islam. Satu. Yang kedua, perawi gila dan juga perawi kanak-kanak. Ini ittifaq ulama. Perawi yang gila ditolak. Tapi bagi kanak-kanak yang memayyiz, yang menerima hadis daripada gurunya, mereka asasnya tidak layak untuk meriwayatkan kepada orang lain. Walaupun hadis mereka diterima, tapi hanya layak apabila mencapai sudah akil balik. Dia balik saja boleh riwayat. Tapi riwayat mereka ketika mana mereka mumayyiz masih lagi diterima. Sebab dalam sejarah Islam banyak sangat yang terkenal Ibn Abbas, Ibn Zubair, Nu'man Bashir. Mereka ni adalah orang muda yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menjadi bila dah balik, mereka antara orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya Ibn Abbas. Ibn Abbas ni sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini pandangan yang dipanggil pandangan majoriti ulama. Tapi setengah ulama yang minoriti lah kita anggap kalau andai kata kanak-kanak itu mumayyiz, dia tak balik lagi, dia mumayyiz. Tapi dia ni tidak pernah berbohong. Dia ni mempunyai sifat yang adil. Tak pernah bohong dan seumpamanya. Maka hadis dia diterima. Hadisnya diterima. Sebab apa? Sebab dia meriwayatkan hadis ketika dia dah mumayyiz. Cuma belum balik. Tapi oleh kerana dia tak bohong, maka hadisnya juga diterima. Ini bagi pandangan setengah majoriti ulama. Jadi apapun yang kita dapat kena pasti di sini adalah sifatnya itu bukan kanak-kanak lah, bukan kanak-kanak. Paling kurang dia sudah pun mumayyiz. Sudah pun membeza antara baik dan buruk. Kemudian sifat adil juga antara perawi yang ditolak adalah perawi yang berdusta. Satu. Yang kedua dituduh dengan berdusta. Dua-dua tidak diterima. Perawi yang al-kazib dipanggil satu berdusta ataupun muttahim bil kazib, ditohmah dengan berdusta. Ini juga tidak terima. Dusta yang dimaksudkan dalam ini adalah terbagi kepada dua, dan di sana ada pandangan berbeza sikit. Yang pertamanya secara umumnya orang yang berdusta ini ditolak hadis. Sama ada berdusta terhadap hadis itu sendiri ataupun berdusta ketika berbicara. Ada dua kan. Dia cakap bohong ketika mana dia nak sampaikan hadis. Ini ditolak abadan abada. Maksudnya semua ulama menolak hadis orang yang berbohong ataupun ditomah dengan berbohong terhadap hadis. Maksudnya dia meriwayatkan hadis ini dipanggil hadis palsu. Dia tidak akan diterima hadisnya walaupun dia bertaubat. Dia bertaubat daripada ciri-ciri daripada sifat dia berdusta terhadap hadis. Tapi hadisnya juga tidak diterima. Dan dia sebenarnya adalah berdosa besar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'adahu minana. Siapa yang bohong disediakan tempatnya pada api neraka. Maksudnya berdosa besar. Orang yang berdusta dengan mereka-reka hadis. Satu. Tapi orang yang berdusta bukan pada hadis tapi dalam percakapan biasa. Dalam dia sembang hari-harian, dia suka berbohong. Suka menipu. Hadisnya juga ditolak. Kecuali dia bertaubat. Menurut pandangan majoriti ulama. Kalau dia bertaubat daripada dia berdusta, kemudian dia meriwayatkan hadis, maka hadisnya diterima bagi majoriti ulama. Sebab apa? Sebab dia bukan berdusta pada hadis, tapi dia berdusta dalam kalam. Dia berdusta dalam bicara. Dia hari-harian dengan orang lain. Kemudian, yang seterusnya perawi yang majhul. Majhul ni maksudnya tidak dikenali. Jahil, tidak kenal. Perawi majhul ni ada tiga. Dan ketiga-tiganya ni majoriti ulama menolak riwayat mereka. Sama ada majhul ain. Maksudnya dia ni kita tak kenal. Identiti dia tak kenal. Dan hadis ni diriwayatkan oleh dia seorang saja. Katakan an rajulin daripada seorang lelaki. Tak tahu siapa. Ini dipanggil majhul ain. Tapi andai kata hadisnya ini diriwayatkan oleh perawi lain yang ada namanya, maka itu diterima. Hadisnya juga diterima. Ini sampai begitu dalam syarat penerimaan hadis. Dipanggil majhul ain. Majhul ain. Macam kita lihat dalam Sahih Al-Bukhari itu kan, Abdullah kan. Nama Abdullah saja.
Bila Abdullah saja kena teliti. Anak muridnya siapa, gurunya siapa. Hadis tu. Kalau diketahui, diterima. Tapi bila kita cek dalam Sahih Bukhari tu, hadis yang kedua kita lihat rupanya Abdullah bin Mas'ud. Baru kita tahu. Kan? Ini dipanggil majul ain. Andai kata kita tak kenal identiti dia. Kemudian yang kedua, majul hal. Majul hal ni sifat lahir dia tu, sifat luarannya itu tidak diketahui, sifat dalaman juga tidak diketahui. Maksudnya di luar ni dia orang kata dia ni adil ke, dia ni tak adil. Dia siqah ke ataupun dia ni dhaif. Orang tak tahu. Sifat dalaman pun tak tahu juga. Sama ada dia ni jenis orang yang bertakwa ke ataupun tidak tahu. Ini baju hal. Tapi kalau perawi mastur ni dari sifat lihat dari segi sifat luaran saja. Iaitu dia ni nampak sebagai seorang yang adil. Tapi dalaman ketahui. Tapi ini bagi setengah ulama, perawi yang mastur ini juga diterima dalam periwayatan hadis sebab dari segi luarannya dia sudah dianggap sebagai perawi yang siqah, yang adil. Tapi setengah ulama tidak menerima sebab dia dianggap sebagai macam orang munafik. Munafik ni luarannya baik tapi dalamannya tidak diketahui ataupun tidak baik. Okey, itu perawi majhul. Kemudian antara status perawi adil juga yang ditolak adalah perawi yang fasik. Fasik ni banyak maksiat lah. Fasik ni buat jahat banyak lah. Jadi perawi yang fasik ini kerana dia ni banyak buat maksiat juga ditolak hadisnya. Walaupun dia ni bukan orang menipu. Dia ahli maksiat saja. Tapi bukan seorang yang penipu. Juga dianggap tidak diterima. Sebab apa? Sebab fasik. Begitu juga kalau seorang itu dia berdusta. Dialah buat maksiat. Dialah berdusta. Tapi dia berdusta ni bukan berdusta terhadap hadis Nabi. Dia berdusta dalam berbicara sahaja dengan orang lain. Ini juga hadisnya ditolak oleh ulama. Lebih-lebih lagi berdusta terhadap hadis Nabi SAW itu memang confirm lah. Kita tolak. Kemudian itu perawi fasik. Kemudian perawi ahli bid'ah. Bid'ah maksud di sini adalah orang yang fasik yang menyalahi akidah menurut sunnah. Ingat ahli bid'ah bukan macam kita ni. Kita ni baca Yasin malam Jumaat bid'ah, tak baca khunut bid'ah, buat ini bid'ah. Itu bukan macam tu. Maksud ahli bid'ah dalam periwayatan hadis ni adalah orang fasik yang dia ni menyalahi akidah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya akidah ni tak betul. Dia ni mungkin Mu'tazilah, dia mungkin Jabariyah, dia mungkin Qadariyah. Ini adalah ahli bid'ah dipanggil, orang yang fasik. Tapi kalau dia ahli sunnah, walaupun di sana dia baca dia ada berbeza segi mazhab, fiqh, itu tidak mengapa. Kita bukan lihat dari segi perbezaan fiqh di sini. Kita lihat di aspek perbezaan akidah. Maka ahli bid'ah ini orang fasik yang menyalahi akidah. Jadi ulama sepakat, ahli bid'ah ini yang boleh menyebabkan kekafiran. Maksudnya pandangan dia ini bertentangan dengan ahli sunnah dan dia ini menjadi kafir. Ini dianggap ditolak hadisnya. Tapi kalau tidak menyebabkan kekafiran, contohnya dia ini hanyalah menyalahi akidah dari aspek pandangannya bahawa sebagai contohnya Imam Ali lebih layak menjadi khalifah daripada Imam Abu Bakar dan juga Umar sebagai contohnya. Itu tidaklah sampai dianggap sebagai kafir. Itu hanya menyalahi biasa saja. Justru minoriti ulama menerima riwayat ahli bid'ah sebegini. Dengan syarat dia tidak mengharuskan berbohong. Kalau dia ini mempunyai sifat taqiyah sebagai contohnya. Taqiyah, menyembunyikan kekafiran. Itu juga tidak diterima oleh ulama. Jadi minoriti ulama terima. Kalau dia itu tidak menyebabkan kekafiran dengan syarat dia tidak menghalalkan, tidak mengharuskan pembohongan. Ini riwayat ahli bid'ah yang fasik yang juga ditolak oleh ulama dalam menerima riwayat hadisnya. Okey, itu satu. Yang keduanya, status perawi yang dhabit, iaitu bagaimana perawi yang ditolak. Sebab tidak ada dhabitnya. Apa contohnya? Yang pertama, perawi yang mengambil mudah dalam riwayat. Dia mengambil mudah. Syuhulah fi riwayat. Mengambil mudah. Contohnya apa dia?
dia apabila dia mendengar ataupun dia menyampaikan hadis, ketika mana katakan dia ataupun guru dia tidur, lalu dia tak ambil tahu tentang riwayat. Ini sebagai contoh je lah, maksudnya dia yang menunjukkan dia ni mengambil mudah. Ketika dia mengajar, dia tidur bagi contohnya, tak peduli tentang riwayatnya. Adapun guru tidur, dia pun malas nak ambil tahu dah tentang riwayat. Ini tak boleh, mengambil mudah. Ini dipanggil sebagai lalai. Begitu juga tidak berhati-hati terhadap naskah yang diriwayatkannya. Ini dari segi tulisan, dari segi kitabah. Contohnya dia tak hati-hati. Tulis pun pakai main tulis dah. Tak tengok betul-betul. Ini dipanggil orang yang ambil mudah. Kadang-kadang dia catat hingga terhilangnya perkataan. Contohnya perawi hilang satu sanad. Bila hilang satu sanad, masalah. Sebab dia anggap sanad yang terputus. Sanad terputus adalah ciri-ciri hadis dhaif. Ini masalah. Ataupun dia riwayat daripada sumber yang tidak benar. Dia tak tahu dengar daripada siapa, dia pakai tulis saja. Tak boleh. Ini semuanya mengambil mudah. Ini tanda-tanda yang tidak ada sifat dhabit. Kita tahu bila kita rujuk hadis riwayat dia ni dengan riwayat yang lain. Akan terbukti ada sanad yang jatuh, ada perkataan yang jatuh dan seumpamanya. Kemudian yang keduanya, perawi yang dikenali menerima talqin hadis. Talqin ni bukan baca talqin mayat tu. Talqin dalam hadis ini maksud orang yang mengaku sesuatu hadis itu riwayat dia. Sedangkan hadis itu bukan hadis dia. Itu bagi talqin. Maksudnya apabila ditunjukkan hadis ni, dia kata, oh ni hadis aku, ni riwayat aku. Tapi sebenarnya bukan riwayatnya. Dia tidak dapat membezakan antara hadisnya dengan hadis orang lain. Ini diberi talqin. Maksudnya dia tak tahu mana satu hadis riwayat dia. Jadi ini adalah sifat orang lalai. Dan sifat lalai ini dianggap hadis yang ditolak. Dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang yang dhabit, yang menjaga hadisnya dengan baik. Sebab apa? Sebab hadis riwayat dia sendiri pun dia tak dapat kenal. Sedangkan hadis itu hadis orang lain. Ini dipanggil talqin hadis. Kemudian yang seterusnya, perawi yang banyak meriwayatkan hadis syaz dan hadis mungkar. Ini kamu kena tahu. Hadis ni ada hadis syaz, ada hadis mungkar. Ini hadis yang ditolak. Hadis syaz berbeza dengan hadis mungkar. Hadis syaz apa dia? Hadis syaz ini hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah. Hadis mungkar adalah riwayat perawi yang dhaif. Okey, tapi hadis syaz ini yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah ini, dia bertentangan dengan riwayat orang lain yang lebih siqah daripadanya. Ataupun hadis yang ini bertentangan dengan riwayat siqah yang banyak lain. Maksudnya di sana ada hadis-hadis yang riwayat-riwayat lain yang banyak. Maka hadis dia ni bertentangan yang banyak itu. Itu dipanggil syaz. Itu dipanggil syaz. Begitu juga dia ni seorang yang siqah. Tapi hadis riwayatkan ni berbeza dengan hadis orang siqah yang lain. Maka dia juga dianggap sebagai syaz. Tapi hadis mungkar adalah hadis perawi yang dhaif. Tapi dia bertentangan dengan perawi yang siqah. Tadi yang siqah berbeza dengan perawi yang lebih siqah daripada dia. Ataupun berbeza dengan riwayat-riwayat siqah yang lain yang lebih banyak. Itu dipanggil hadis syaz. Hadis mungkar pula perawi yang dhaif yang hadisnya bertentangan dengan riwayat perawi-perawi yang siqah. Jadi ini dipanggil perawi yang tidak ada sifat dhabit. Sebab apa? Sebab hadisnya itu adalah hadis syaz, hadisnya itu adalah hadis mungkar. Jadi kedua-dua sifat ini, hadis syaz, hadis mungkar ini, kedua-dua jenis hadis ini adalah ciri-ciri yang menunjukkan seseorang perawi itu lemah dalam riwayat. Seseorang perawi itu keliru dalam hafazannya. Itu yang menyebabkan hadisnya itu berbeza dengan orang lain. Maka ini dipanggil sebagai hadis yang ciri-ciri hadis yang ditolak. Sebab apa? Sebab perawi itu tidak mempunyai sifat dhabit. Okey, yang terakhirnya, perawi yang ma'ruf. Perawi yang dikenali. Yang masyhur sebagai seorang yang sering lupa dalam riwayat. Dia selalu lupa. Sebab apa? Sebab bila kita banding riwayat dia dengan riwayat orang lain, riwayat siqah yang lain, riwayat hadis sahih yang lain, terbukti memang bertentangan. Jadi ini dianggap sebagai orang yang masyhur dan lupa. Kalau dia masyhur dan lupa itu, dia sekaligus menunjukkan bahawa hafazannya tidak baik. Bila hafazannya tidak baik, dia mempunyai dhabit yang
Tak betul. Dobit yang kurang, dobit yang tidak mencapai tahap yang baik. Andai kata dobitnya kurang baik, tapi hadisnya itu ada syawahid yang lain, mungkin dia boleh menjadi hadis hasan. Tapi kalau bertentangan langsung dengan riwayat perawi yang lain, yang siqah lain, maka hadisnya itu dipanggil hadis dhaif. Ini antara sifat bagi dobit yang perlu ada, yang kita mengetahui sama ada hadisnya itu diterima ataupun ditolak. Jadi inilah status bagi perawi adil dan perawi yang dobit. Bagaimana kita nak tahu sesuatu perawi itu ditolak ataupun diterima, malahan kita mengetahui sama ada hadisnya itu diterima ataupun ditolak. Ustaz setakat itu sajalah pertemuan kita bagi topik 12 berkaitan tentang perawi hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.